TVET memainkan peranan dalam pembangunan pendidikan negara. Dengan TVET, lebih banyak peluang pekerjaan mampu dimanfaatkan selaras dengan keperluan dan permintaan industri. Dalam pada itu, pemerkasaan TVET amat penting dalam melahirkan tenaga kerja mahir sekaligus memenuhi matlamat Malaysia sebagai salah sebuah negara maju di rantau ini. Ikuti program TVET pada Rabu 3.15 petang hanya di Bernama Radio untuk anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ziana Nasir. Tiba masanya untuk program cerita kami TVET. Apa yang kami nak ceritakan hari ini dari MRSM Cemerlang dengan TVET. Jadi untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut telah pun bersedia bersama-sama Ziana. Di konti kali ini kita ada Dr. Zulkifli bin Hussein alias Mat Hassan yang merupakan Timbalan Pengarah 2 Bahagian Pendidikan Menengah BPM MARA. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ziana? Alhamdulillah sihat seadanya. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Okey. Dan kita juga bersama-sama Encik Nik Muhammad Farid bin Nik Umar, penyelia tapak bina YS Star Builders Sdn Bhd, juga merupakan alumni Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Pasimah Kelate. Assalamualaikum Encik Nik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suka saya sebab tiba-tiba dalam konti rasa macam semua orang sekapal dengan saya ni. Okey, yang penting kita nak cerita ni dari MRSM Cemerlang dengan TVET, banyak perkara yang cuba kita gali lagi, kongsi pengalaman dan sebagainya. Itu yang kita nak tahu. Cuma yang pertamanya kita nak tanya dengan Dr. Zul lah. Dr. Zul, saya pasti seluruh rakyat Malaysia sendiri cakna tentang MRSM. Bagaimana prestisnya telah pun diketahui ramai, namun mungkin ada lagi yang belum mengetahui sebenarnya MRSM juga menawarkan aliran TVET. Jadi elok rasanya Dr. Zul terangkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi kepada para pendengar Ziana dan juga Encik Nik. So, MRSM adalah satu sekolah berasrama yang pada asalnya fokus kepada bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan juga Mathematics. Okay? So, ini jelaslah daripada awal penubuhan, fokus kita kepada bidang itulah untuk kita melahirkan anak-anak pelajar yang boleh menyambung pengajian dan juga bekerja dalam bidang-bidang inilah. Pada asasnya kita tidak ada satu MRSM yang spesifik kepada bidang TVET. Cuma kita ada satu kampus kita di MRSM Bentong yang fokus kepada bidang kejuruteraan. Walau bagaimanapun kita punya sistem pendidikan, kita nak pastikan bakat pelajar ni betul-betul berkembang selari dengan minat yang pertamanya. Kedua adalah kebolehan. Saya ingat para pendengar kena faham betul-betul dekat sini untuk kita pastikan anak-anak ni memilih bidang yang betul. Dua aspek ni sangat penting. Pertama, minat. Dia minat tak bidang tersebut? Saya minat jadi doktor, tapi tengok darah pingsan. Maknanya kan? Minat tapi tak ada kebolehan. Ada halangan. Ada halangan pula kat situ. Jadi minat jadi doktor tapi biologi tak dapat result bagus. Tak boleh juga. Jadi pertamanya dia minat, kedua dia mempunyai kemampuan ataupun kebolehan dalam bidang tersebut. Jadi di MRSM ini kita fokus kepada kemenjadian pelajar. Dia berkembang secara holistik selari dengan minat dan kebolehan mereka. Dan salah satu benda yang kita tidak boleh asingkan adalah minat mereka dalam bidang TVET. Dan yang baiknya adalah di MRSM ni kita groom mereka selari dengan bakat dan potensi mereka ada, dan akhirnya MARA ini dia sambung lagi kepada bidang tertiary, termasuklah di KKTM, di IKM, di College Professional MARA dan sebagainya, di UNUKL dan sebagainya. Jadi kita beri ruang itu kepada mereka untuk menyambung pengajian, termasuklah dalam bidang TVET. Ya, okey. Tidak mengetepikan kemahiran itu, tetap juga ada. Okey, baik. Cik Nik merupakan seorang alumni dari MRSM. Bukan satu MRSM Betul je. 3. 3. Okey, yang melanjutkan pengajian dalam laluan TVET dan kini telah pun berjaya. Tapi kita akan kongsikan mengenai kerjayanya kemudian. Tapi untuk waktu ini saya nak tahu dari segi perjalanan pengajian MRSM dahulu bagaimana? Kongsi sikit sampai 3 MRSM tu. Alhamdulillah, selepas habis UPSR, saya mendapat peluang daripada MARA lah untuk melanjutkan pelajaran ke MRSM Jeli lah, daripada Form 1 sampai Form 3, dan kemudian yang melanjutkan pelajaran ke MRSM Bitara lah, Cuba. Dan kemudian
saya melanjutkan pelajaran lagi ke MISM Kuala Terengganu lah. So daripada Form 1 sampai ke Form 5 memang saya dapat peluang daripada MARA lah untuk melanjutkan pelajaran. Okey, alhamdulillah. Dari segi pengajian di MRSM bagaimana pengalamannya? Pengalaman pengajian di MRSM memang schedule dia amat ketat dan tertekan ke? Tak ada tertekan lah cik. Cuma dia punya sebab daripada Form 1 kita duduk asrama kan. So kita diajar berdisiplin, atur masa sendiri, macam mana kita nak make sure kita boleh buat kerja on time. So masa tu memang disusun amat rapi lah. Dari segi pemakanan pun dia dihidangkan sehingga 6 kali sehari. So bagi saya amat bersyukurlah mendapat peluang untuk belajar di MISM. Kalau ikutkan memang keinginan sendiri ke untuk masuk MRSM, nak duduk dekat asrama? Dari dulu memang MRSM tu memang hot lah. Sampai sekarang pun hot. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah. So dulu sampai sekarang memang MISM memang hot punya. So satu peluang yang saya tak nak lepaskan lah. Sebab antara adik-beradik saya seorang saja dapat masuk MRSM lah. Jadi idola ni. Idola kan. Alhamdulillah. Ya, Dr. Zul, potensi pelajar MRSM yang nak mengikuti aliran TVET ni bagaimana? Begini Ziana, pelajar ini seperti saya maklumkan awal tadi ada pelbagai potensi. Ada anak-anak pelajar ni kalau kita perasan, dia baca buku macam span tau. Dia boleh ingat dengan cepat. Dia baca, dia boleh ingat. Macam senang ingat. Memang dia very academic. Dia ke arah situ. Cikgu mengajar pun dia cepat faham. Tapi some of the student, dia sangat, kita kata kalau dalam code Holland tu, dia realistic. Maksudnya dia suka dengan perkakas, suka sentuh. Kalau buat kerja tu, dia kena banyak praktikal, buat amali dan sebagainya. Memang ada anak-anak yang ada kecenderungan yang tinggi pada area tersebut. Jadi kalau tanya soalan tadi, sejauh mana potensi pelajar MRSM, memang ada potensi yang tinggi ke arah bidang ini. Malah ada juga pelajar yang memang dilahirkan untuk cenderung pada dua-dua bidang. Dia baca pun boleh, akademik pun boleh. And at the same time, kalau kita bagi benda-benda yang teknikal pun, mereka juga boleh handle. So kalau ikut kita punya kajian pengesanan pelajar MRSM, maknanya selepas pelajar ni keluar daripada sistem kita kaji bidang apa yang mereka ikuti. Basically bidang yang paling tinggi adalah bidang teknikal ataupun kejuruteraan. So ramai student-student kita yang walaupun pelajar perempuan tetapi minat bidang-bidang teknikal, termasuklah juga dalam bidang TVET. So it doesn't mean that you masuk MRSM budak ni akan jadi doktor. Ini satu lagi benda Ziana. Ini dari segi persepsi. Bila anak-anak ni, orang dulu-dulu fikir kalau masuk anak nanti besar nak jadi apa? Anak saya nak jadi doktor, nak jadi cikgu kan. Lagilah kan. Jadi skop itu di ruang itu saja. Tetapi pada masa ini rakyat Malaysia kena faham 35,000 jenis pekerjaan ada kat Malaysia. Malah kalau kita perhatikan yang sekarang kan, adanya kita kata influencer macam ni. Sebenarnya kita tak pernah dengar pun istilah tersebut. Wujud kerjaya-kerjaya baru selari dengan perkembangan semasa. Jadi nak ceritanya dekat sini, selari dengan perkembangan ini dan juga kita memahami bahawa anak-anak pelajar ini mempunyai kecenderungan yang berbeza. Selari juga kajian tadi yang kata ramai juga pelajar minat bidang engineering dan teknikal dan sebagainya. So bidang TVET ini pada saya sangat besar peluang dia. Dan kalau kita perhatikan juga, selain daripada bidang-bidang akademik ini, selalunya kita duk fokus pada bidang akademik sehingga mengetepikan peluang kerjaya yang bersifat teknikal. Maka arus masa sekarang, yang mana pelajar yang memang ada kemahiran khas tertentu pada bidang tertentu sebenarnya sangat diperlukan di dalam sektor pekerjaan kita. Jadi benda ini sangat luas insya-Allah. Itulah sekarang ini sebenarnya yang industri cari ya. Ya, betul. Mereka melihat kepada kepakaran, kemahiran yang dimiliki baik dari MRSM ke TVET. Kenapa? Mengapa? Kan macam saya pun macam dari MRSM pergi ke TVET lepas tu macam mana boleh memilih KKTM Pasir Mas ni untuk lanjutkan pengajian ke peringkat seterusnya? Kenapa tidak tempat lain? Bagi saya lah, saya rasa bukan saya seorang lah daripada MRSM ke TVET ni lah, bukan KKTM sajalah, TVET yang lain lah. So sebab saya pun ada tengok dekat YouTube lah, ada Dina daripada MRSM Ledang ke apa. Dia pun daripada MRSM masuk ke KKTM. So saya one of them lah.
So bagi saya masuk KKTM Pasir Mas ni sejujurnya ibu bapa saya yang syorkan. Okey. Sejujurnya. Sebab latar belakang family saya, mak saya, ayah saya memang background dia CNL lah, civil infrastructure. So saya lebih cenderung untuk memilih KKTM ni sebab more to hands on lah. So ayah saya daripada kecil lagi memupuk saya untuk melebihkan kerja-kerja hands on lah, seperti kerja-kerja bertukang di rumah. Contohnya dia paksa saya buat lesen lori lah, apa semua. So hands on memang dia daripada kecil lah. So saya rasa KKTM ni adalah satu pilihan yang terbaik lah bagi saya buat masa tu. Okey, dan memang puas hati lah. Puas hati. Puas hati, Alhamdulillah. Okey, Dr. Zul, Dr. juga merupakan individu yang mengawal selia pelajar-pelajar MRSM dari golongan B40 yang kita tahu mereka memerlukan bantuan untuk ringankan beban keluarga mereka sepanjang pengajian. Bantuan yang bagaimana yang mereka peroleh, dan doktor sendiri melihat sejauh mana bantuan ini dapat membantu tingkatkan lagi potensi yang dimiliki oleh pelajar berkenaan. Soalan yang menarik, Zainab. MRSM ni kita tubuh untuk pelajar yang mana kita kata SES rendah. Kita nak putuskan rantai kemiskinan keluarga. Kita beranggapan bahawa apabila salah seorang daripada anak-anak yang masuk dalam sistem kita, dalam kalangan pelajar B40, mereka menyambung pengajian di peringkat tersyariah, universiti dan sebagainya, dan masuk ke alam pekerjaan dengan pendapatan yang mereka peroleh itu, mudah-mudahan dapat mengubah nasib keluarga. Itulah kita punya misi utama. Dan masyarakat kena faham ini. Sebab tu kadang-kadang orang kata kenapa T20 gini-gini. Memang asal perubahan kita memang untuk bangunkan masyarakat luar bandar, dan kita pun memang bawah kemajuan desa dan wilayah memang khas untuk luar bandar. Jadi ini konsep yang kita kena faham lah. Dan dalam konteks tu pelajar B40 ni, salah satu program yang kita buat adalah untuk program di bawah bahagian pendidikan menengah ni adalah program Budi lah, bantuan pendidikan khas untuk pelajar B40. Kita ambil daripada kampung-kampung. Kalau Sabah Sarawak tu, Ziana, kita naik sampan, naik perahu nak pastikan mereka memohon sistem kita. Dan mereka ni memang bijak-bijak, tetapi tidak mungkin tak tahu pun tentang sistem pendidikan MRSM. Mereka tak ada akses, tak ada internet dan sebagainya. Jadi kita melawat daripada rumah ke rumah. Kita gunakan semua kekuatan kita di pejabat mara daerah, di negeri dan sebagainya untuk turun ke lapangan, nak pastikan mereka isi. Kita buat program outreach dan kemudian mereka enter our system, dan kita akan biayai kita kata segala keperluan mereka dari segi yurannya, pakaiannya, perjalanan pergi balik dan sebagainya. Kita akan biaya mereka. Kita nak pastikan mereka tidak ada gap di antara pelajar yang T20 dan juga B40. Kerana kalau ikut logiknya, kalau pelajar B40 ini masuk dalam sistem kita, Zana, mungkin dari segi kelengkapannya tak sama dengan T20. Jadi untuk sama ratakan ini, MARA ambil inisiatif untuk berikan bantuan. Dari segi pakaiannya, jadi kita akan tengok anak-anak ini equal, sama saja. Jadi sama saja, dan tidak ada halangan untuk mereka menguasai pengajaran dan pembelajaran yang telah pun diberikan di dalam sistem pendidikan kita lah. Dan berkait dengan TVET tadi, katakanlah mereka minat bidang TVET pula, setelah mereka habis pengajian di dalam sistem kita, maka KKTM, KPM dan sebagainya akan menyambut anak-anak ini dengan bantuan yang seterusnya lah, di peringkat seterusnya. Itulah kita punya visi. Agak berat tanggungjawab ini. Tetapi Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita berjaya, dan ramai juga pelajar budi kita, walaupun mereka masuk dengan segala kekurangan, mereka boleh mendapat result yang straight A, setanding dengan pelajar T20. Ya, Alhamdulillah, mereka ini tidak dipinggirkan. Betul. Ya, okey, baik. Okey, kembali bersama-sama dengan Cik Nik. Cik Nik, dikabarkan juga Cik Nik ni berpeluang untuk lanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, sehingga ke luar negara selepas tamat belajar di KKTM Pasir Mas ni. Jadi dengan bantuan MARA juga. Ya. Betul. Okey, adakah pada asalnya Cik Nik ni memang merancang untuk rebut peluang tu ataupun bagaimana? Oh, tak, pada asalnya selepas saya menamatkan pengajian di KKTM tu, saya bekerja, cuba untuk apply menyambung pelajaran ke seterusnya lah, iaitu ijazah lah. Tapi malangnya pada masa itu ada kesulitan berkenaan dengan MQA lah. So sementara menunggu keputusan semua tu, saya mengambil kesempatan untuk bekerja di salah sebuah syarikat
Dan tak lama kemudian mungkin dalam 2-3 bulan selepas tu saya mendapat call lah daripada KKTM. Mara ada membuat satu skim pelajar cemerlang. Dan alhamdulillah lah saya terpilih untuk menjadi salah seorang pelajar yang bertuah untuk sambung ke luar negara lah. So pada masa itu kos telah disediakan oleh pihak Mara lah. So dia minta kalau agree boleh continue lah sambung dekat saya mendapat tawaran di University of Northumbria Newcastle lah, dengan untuk jurusan Architectural Engineering. Berapa lama tu kat situ? Dia merupakan sandwich program lah, degree 2 tahun dan master 1 tahun lah. So sandwich program. Okay. Apa cabaran sepanjang melanjutkan pengajian di luar negara ni? Cabaran pada mulanya seperti saya mention tadi, kos saya KKTM saya mengambil kos building technology, more to CNS lah, civil and structure. Tapi pada masa itu dekat Newcastle Northumbria University tu, saya diberi kos Architectural Engineering. Architectural Engineering is more to mechanical lah. Benda yang berbeza? Benda yang berbeza. Okay. Totally berbeza. Tapi alhamdulillah saya ada 3 orang. 3 orang itu 3 orang pada masa itu adalah daripada KKTM jugalah. Tapi batch berlainan, so kita dapat berbincang lah bersama-sama. Dan alhamdulillah kesemua tiga orang dapat berjaya menghabiskan lah kos tersebut. Alhamdulillah. Walaupun penuh dengan orang kata dugaan cabaran dan sebagainya kan. Daripada CNS ke MNE totally lain lah. Ya kan. Okey, tapi dah bersiap sedia lah masa tu dari segi mental, fizikal semua. Sudah. Memang diberitahu awal. Diberi awal. Kena ambil extra classes juga daripada pihak universiti. So dia orang pun banyak membantulah. Pihak Mara pun banyak membantulah kita orang pada masa itu. Okey, baik Dr. Zul, kebanyakan pelajar lepasan MRSM ni pastinya mereka ni nak melanjutkan pengajian keluar negara lah ataupun ke universiti tempatan. Tetapi apa yang kita mungkin tak tahu sebenarnya, ramai yang meneruskan pengajian ke institusi TVET. Jadi elok kalau doktor kongsikan laluan pengajian mereka ini secara keseluruhan supaya gambarannya lebih jelas macam tu. Baik, saya rasa Cik Nick ni memang contoh yang tepat lah kan. Maksudnya dia dari MRSM kemudian ke KKTM dan akhirnya melanjutkan pelajaran ke universiti luar negara. So ini juga masyarakat kena faham bahawasanya walaupun mereka join bidang TVET doesn't mean that dia orang habis kat situ, tetapi kalau mereka menunjukkan kecemerlangan, mereka juga boleh menyambung pengajian di luar negara. So apabila mereka masuk di dalam sistem contoh dalam KKTM ataupun IKM, ataupun kita juga ada MJII, Mara Japan Industrial Institute dekat Branang. So sekiranya mereka memperoleh CGPA 3.75 bagi bidang teknikal ataupun kejuruteraan, ataupun 3.9 CGPA bagi bidang selain daripada bidang tersebut lah, contohnya herba, hiasan dalaman dan sebagainya. Mereka ni layak untuk memohon program kita panggil IGMA Excellence Scheme Program, IESP namanya. So IESP ni selain daripada syarat tadi, syarat akademik, IELTS kena 6.5, kena ada interview dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau layak, Mara akan hantar ke luar negara di universiti-universiti yang terpilih lah untuk menyambung pengajian di luar negara. Jadi ini satu benda yang sangat menarik. Dan yang menariknya juga, selalunya lah kan Cik Nick, kalau pelajar MRSM ni masuk ke KTM, IKM ke ataupun College Professional Mara, insyaAllah mereka akan dapat result yang cemerlang. Kerana laluan mudah. Kerana semasa di MRSM itu mereka science stream, belajar AdMed dan sebagainya, fizik, chemistry, biologi. Itu pun satu benda yang membina resilient kepada daya tahan kepada mereka. Dan apabila mereka masuk ke KKTM dan sebagainya, mereka akan lebih mudah untuk menerima konten pengajaran dan sebagainya, akhirnya mencipta kecemerlangan. Tapi yang lain tu kalau tak dapat pergi luar negara, masih lagi terbuka untuk di dalam negara. Aziana. Okey, tu dia. Dalam masa yang sama, okey, kita nak sambung lagi cerita kita ni Cik Nick kan. Okey, dah habis belajar di peringkat tertinggi di luar negara kan. Dari segi membina kerjaya pula sampailah hari ni, bagaimana perjalanannya? So daripada selepas tamat pelajaran di Newcastle,
jurus selepas itu terus mendapat tawaran lah di sini di KL lah, company Ahmad Zaki Sdn Bhd AZRB lah. So sebagai site engineer. Dan tak lama kemudian selepas beberapa tahun saya mendapat tempat lagi di international company lah, iaitu Shimizu, iaitu Jepun international company, and Sanyong international company pada Korea. Tapi selepas kita dilanda wabak COVID lah, construction industry time tu amat terjejas lah. So saya terpaksa menarik diri, dan sekarang alhamdulillah lah, dengan saya punya background dan pengalaman TVET saya jugalah, saya dapat diterima oleh YS Tabid lah, yang di mana saya sedang bekerja sekarang. Dengan walaupun pada masa itu susah untuk mencari kerja, dan gaji pun susah, tapi dengan background saya semua itu alhamdulillah dapat semua kompetitif lah, salary dengan kerja semua. Laku keras. Laku keras, tak ada masalah kan. Memang laku keras graduan TVET ni. Baik, ni kita nak terus dengan isu pula doktor. Ya, isu lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ni di negara ini menjadi antara topik perbualan utamalah, tak kira lah dalam platform mana sekalipun, malah di parlimen juga turut diutarakan. Bagaimana doktor melihat situasi ini dalam konteks stigma masyarakat tentang TVET sebagai pengajian kelas kedua? Okey, saya sukalah untuk kongsi macam Zainal kata laku keras tadi kan. Sebenarnya kalau ikutkan kajian kita, 90% daripada graduan lepasan TVET mendapat peluang pekerjaan. Ini fakta yang harus kita terimalah. So ini signal yang menunjukkan bahawa bidang ini memang marketable lah. Maksudnya pelajar yang mencuburi bidang ini, insya-Allah bila mereka tamat daripada pengajian, mereka peluang pekerjaan tu terbuka luas. Jangan malas je lah. Kan? Itu yang pertama. Dan kalau ikutkan juga dari segi perkembangan, setelah MARA decide untuk involve sama dalam bidang TVET dengan penawaran institusi pendidikan TVET ini, dia menunjukkan perkembangan dari segi penambahan pusat. Sekarang ada 25 pusat yang menawarkan bidang TVET ini di seluruh negara di bawah MARA. IKM, KKTM dan MJIS saya sebutkan tadi, secara khusus ada 25 pusat yang menawarkan bidang ini. So ini adalah penambahan pusat ini selari dengan permintaan daripada masyarakat dan juga selari juga permintaan daripada industri. Jadi ini benda yang harus kita lihat sebagai satu perkembangan yang sangat positif. Dan buat masa ini kita cater lebih kurang 17,000 pelajar dalam sistem kita yang mengikuti bidang TVET. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa anak-anak ini akan keluar dan akhirnya akan masuk ke alam pekerjaan. Malah juga mereka juga menjadi bos-bos besar di syarikat-syarikat seperti mana Cik Nik pun sama. Mungkin mula daripada kecil tapi berkembang sebagai satu individu yang akhirnya boleh beri balik pada masyarakat lah. Dan buat masa ini juga, disebabkan perkembangan pesat ini juga, kita buat masa ini khusus-khusus yang kita tawarkan juga, kita kata memberi fokus kepada IR 4.0 dan juga pendigitalan. Ini benda yang kita tak boleh nak ketepikan lah, supaya industri kita supaya pelajar kita bila mereka keluar selari dengan keperluan industri. So nak kata TVET ni kelas kedua pada saya tidak tepat. Tidak lagi Tidak lagi, kerana dia adalah marketable dan juga memang ada permintaan yang tinggi dan juga memang ada minat dan kecenderungan pelajar dalam bidang ini, insya-Allah. Jaminan kerjaya sudah semestinya lebih 90% kebiasaannya. Itu yang setiap kali kami temu bual mesti cerita kami TVET ni kebanyakannya menyatakan dari segi jaminan kerjaya itu jangan risau. Dah ada dah pihak industri yang menanti mereka. Ini biasanya ini realiti yang sebenar-benarnya bukan lagi kelas kedua dan sebagainya, tapi menjadi pilihan nombor satu sebenarnya. Dan itu adalah keperluan industri untuk hari ini, bukan saja dalam negara, malah di peringkat luar negara juga memerlukan kemahiran yang tinggi. Kalau anda ada kemahiran, itu satu bonus untuk anda. Baik Encik Nik, kita melihat kembali perjalanan Encik Nik sehingga berada pada tahap ini. Bagaimana untuk kita berikan keyakinan kepada para pendengar kita, terutamanya ibu bapa, mak ayah ni yang ada anak-anak yang belajar di MRSM dan potensi mereka dalam TVET dilihat boleh untuk bina kerjaya mereka? Bagi seperti mana yang Dr. Zul cakap tadi lah, budak MSM kalau masuk KKTM tu memang confirm dapat. Sebab apa? Pejam mata lah macam tu lah. Sebab kadang-kadang dia
semua budak-budak MSM lah saya cerita, sebab saya pun budak MSM juga. Cita-cita dulu untuk dapat sponsor untuk pergi overseas, and so kalau terlepas peluang kat sana, tak apa, KTM ada second chance. Bukan second chance, sepatutnya buat jadi first chance. Sebab apa? Sebab jalan untuk pergi overseas kalau belajar through KTM TVET adalah lebih mudah daripada MISM KSPM lah. So bagi saya, kalau ada, boleh melihatlah kecenderungan jugalah, kalau anak-anak tu kalau tengok kecenderungan lebih kepada practicality, dan boleh hantar. Kalau let's say nampak dia daripada awal cenderung automotive ke, buat pertukangan ke apa, elektronik ke, and then boleh hantar dia. Sebab yang ni TVET ni satu apa, program EISP tadi kan. EISP tu memang amat perlu mendapat sambutan lah daripada semua orang itu. Ya, okey Dr. Zul, sedikitlah sebelum usai pesanan kepada semua, saranan kepada semua, kepada mak ayah, kepada pelajar-pelajar itu sendiri kan. Baik, pesanan kepada ibu bapa, pertamanya jadilah ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak. Sokong pertama, sokong minat mereka dan juga kebolehan mereka. Jadi anak-anak tidak boleh ada, kita kata, all or nothing thinking ataupun black and white thinking. Seolah dalam kehidupan kita ni ada warna putih dengan warna hitam saja. Boringnya kan. So kalau tak jadi doktor, habislah kehidupan anak saya. Tak, sebenarnya yang lagi tu dia ada warna purple, warna kelabu, warna coklat, warna ungu. So banyak lagi pilihan-pilihan lain. So sentiasa terbuka. Dan para ibu bapa juga kena sentiasa explore mengenai bidang-bidang kerjaya, belajar sama dan dengar apa yang anak kongsikan, dan kita raikan minat mereka, beri sokongan dan galakan, dan juga mungkin daripada kecil exposekan mereka dengan pelbagai benda yang akhirnya mungkin kadang-kadang anak ni tak tahu pasal TVET. Bila discover, punya TVET begini kan, jadi akhirnya akan tarik minat. Sebelum ni mungkin tak minat kerana kurang pendedahan tersebut. Jadi galakkan mereka, dan akhirnya jadikan anak-anak ini bila mereka berjaya, kebolehan, wang duit, kekayaan ataupun kemewahan yang mereka ada dan sebab expertise yang mereka ada tu beri balik kepada masyarakat. Jadi dulu kita dah putuskan rantai kesusahan dia. Jadi bila mereka senang macam Cik Nik ni, mungkin dah duit dah banyak dan sebagainya kan. Jadi beri balik kepada masyarakat, beri balik kepada adik-adik mungkin. Jadi akhirnya maknanya kesenangan dan juga kita kata expertise yang mereka ada tu diberi balik kepada masyarakat. InsyaAllah, mudah-mudahan usaha kita untuk mendidik anak-anak bangsa kita ni menjadi ladang pahala lah untuk kita semua, insyaAllah. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan. Sedikit nak promo-promo, iklan sikit ni kepada pendengar kan, bila dengar cerita pengalaman dan sebagainya, penerangan yang begitu tuntas macam tu kan, pastinya dah berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII dan Institut Kemahiran MARA IKM. Anda boleh layari www.tvetmara.edu.my atau WhatsApp saja untuk sebarang pertanyaan ke nombor 013-949-8063 atau hubungi nombor 03-2613-4589. Okey, 34611-34598 atau 34605, ataupun boleh saja pergi saja ke pejabat MARA negeri dan daerah yang terdekat dengan anda untuk mendapatkan penerangan lanjut, atau ikuti laman media sosial FB page ada, IG, Twitter, YouTube channel dengan kata cariannya TVET MARA. Untuk perkembangan dari semasa ke semasa, boleh terus ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat anda di seluruh Malaysia. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Zulkifli bin Hussein Ismat Hassan, Timbalan Pengarah 2 Bahagian Pendidikan Menengah BPM MARA. Tak puas rasanya kita borak-borak hari ini. Terima kasih juga kepada Encik Nik Muhammad Farid bin Nik Omar, penyelia tapak bina YS Star Builders Sdn Bhd, juga merupakan alumni Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Pasir Mas, kerana berkongsi cerita pengalaman dan sebagainya dengan kami menerusi cerita kami Activate. Sekian dulu untuk waktu ini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shah Alam